Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala pada malam yang mulia. Malam dikatakan penghulu malam, dikatakan malam Jumaat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula malam ni dikatakan untuk mengulu bagi malam dan raja bagi malam. Jadi kita mai sambungkan sejarah hidup Nabi ataupun dikatakan sirah an-nabawiyah yang disebutkan dalam kitab Nurul Yakin. Jadi hak malam kemarinnya, Allah Subhanahu Wa Taala bakikan rasul ni untuk mengajak manusia pergi kepada mengesahkan Allah ataupun nak mengesahkan Allah ataupun mensatukan Allah. Nak royak kata kerana beberapa banyak daripada umat-umat dulu yakni bertuhan kepada beberapa tuhan, kemudian Allah Taala bakikan akan Nabi dan Rasul ni untuk mentauhid, yakni untuk mengesahkan Allah. Kata Allah Taala satu, la ilaha illallah, tidak jenis Tuhan malaikat Allah. Dan Allah Taala bakit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni sebagai jadi kesudahan bagi segala rasul-rasul. Dan pula Nabi itu dikatakan kesudahan Nabi dan kesudahan Rasul, dan agama yang dibakit kepada Nabi juga yang dibawakan oleh Nabi dikatakan kesudahan bagi agama-agama. Kerana apabila dibakitkan Nabi, agama yang lain semua itu dikirakan kata batal. Lagi pula walima fihi sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Dan kerana barang yang adalah padanya, yakni pada Islam, yakni agama Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala bakit pada Nabi ni. Pada agama Islam ni juga ada apa dia? Sa'adatuhum, yakni bertuah dan beruntunglah manusia. Beruntung mereka itu dan bertuah mereka itu fid dunya wal akhirah, yakni di dalam dunia dan akhirat. Jadi orang yang beruntung yang sebenar ni, ibu bapa yang dihormati, makna kata beruntung dia tengah sebab dia kaya, lagu mana? Beruntung dengan sebab dia tu satu orang yang lebih ke, ataupun beruntung dia dengan sebab dia kedebeh, atau beruntung dia sebab dia saat ni tu penegak besar. Itu bukan hakikat dikatakan sa'adah. Itu bukan hakikat dikatakan bertuah. Sebab Tuhan sebut di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguh beruntungnya dan bertuahnya oleh orang-orang beriman. Orang beriman mana Allah Ta'ala mensifati lagi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang bermula mereka itu di dalam semaya mereka, yakni orang khusyuk dengan Allah Ta'ala. Jadi makna katanya di dalam agama Islam yang Allah Ta'ala bagi ke Nabi sebagai orang panggil sahibuddin, tuan agama, sahibus syarak, ialah di atas jalan penyemih seganti daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah Nabi. Nabi ni di atas sahibus syarak ataupun sahibuddin. Maka agama yang diberi kepada Nabi ialah al-Islam. Maka dengan sebab Islam kita royak dah semalam, ialah agama yang dapat menyelamatkan seorang daripada alam dunia ni hingga sampai kepada alam akhirat. Selamat seorang daripada azab Allah, selamat seorang daripada siksaan Allah. Dan di dalam Islam ni juga Allah Ta'ala sifat taruhnya
beruntung mereka itu annas ataupun al-insan. Bertuah manusia saat itu di dalam apa? Fid dunya wal akhirah. Dengan sebab agama Islam ni dapat beruntunglah di dalam dunia, dapat beruntunglah kepada mana di dalam akhirat. Apabila kita beruntung dalam dunia, kita saat itu walaupun tak kaya tapi hati kita tenang. Walaupun kita tak kaya, kita berasa selamat. Walaupun kita tak kaya, kita cukup makan. Walaupun kita tak kaya, kita dapat jagakan amalan, jagakan ibadat, jagakan taat kepada Allah. Inilah dikatakan sebenar-benar orang yang beruntung di dalam dunia, dan di akhirat dia dapat selamat daripada seksaan Allah, daripada soalan muka naki, daripada pada mahsyar, selamat titis sirah, dan pula dia dapat menerus kepada syurga Allah. Ini nak kata apabila seorang itu yang mengikut dengan agama yang dibawakan oleh Nabi, maka dia dapat beruntunglah di dalam dunia hingga sampai ke akhirat. Wa huwa, dan ia al-Islam ni, agama Islam ni ad-dinul lazir tadahu lana Rabbul Izzah Jalla wa Ala. Agama Islam ni, Islam dikatakan agama yang selamat ni, yang menyelamatkan kita daripada siksaan Allah, menyelamatkan kita daripada min alamid dunia ila alamil akhirah ni. Agama Islam ni ad-dinul lazir tadahu, ialah satu agama yang meredailah akan dia. Tuan al-lazir tadahu, yang meredalah akan dia, akan agama lana bagi kita, ma'asyiral muslimin, sekalian orang-orang muslimin. Agama yang telah meredai, yang telah sukai, yang telah persetujui bagi kita Rabbul Izzah Jalla wa Ala, oleh Tuhan bagi kemuliaan. Nak ia kata agama Islam, yang Allah Ta'ala bagi ke Nabi, Nabi sebagai tuan agamanya, Nabi sebagai orang pimpin agamanya, maka agama ni Allah Ta'ala sudah meredai. Agama ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah setujui. Setujuilah oleh Rabbul Izzah Jalla wa Ala. Faqul, manakah dalil kata agama Islam ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala setuju, Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang. Faqul, maka perman ia Allah fi kitabihil karim, di dalam kitabnya, kitab Allah Al-Karim, di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan katakan dan Tuhan perman katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Suratul Maidah ayat 3. Allah Ta'ala sudah kata dah, Allah Ta'ala sudah menyebut dah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah berperbeda, Allah Ta'ala sudah menyebut dah, katanya agama yang dia beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang sebenar dan agama yang sempurna. Jadi ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, tahdana al-yawma, pada hari ni. Hari mana ni? Ni ayat ni bersakut lagi kita akan nyata. Al-yawma, pada hari ni. Hari mana? Yani yauma hajjatil wada', yakni pada hari haji wada'. Hari Nabi nak menyelamati dan pula nak selamat tinggal akan kota Mekah. Itu mana al-yawma, pada hari ni hari Nabi nak menselamati dan pula nak wada', nak selamat tinggal akan kota Mekah. Tuhan kata ni hari ni Nabi kata, ketika ni Nabi duduk di pada Arafah, kemudian Nabi nak bacakan khutbatul wada', maka ayat tu marilah kepada Nabi, mari bisik kepada Nabi dalam Nabi duk baca khutbah, maka ayat tu mari oleh Jibril, yang wasitah oleh Jibril, royak ke Nabi, al-yawma, pada hari ni hai Muhammad, hari mu duk baca khutbah wada' ni. Khutbah selamat tinggalkan kota Mekah ni, akmaltu lakum, aku sudah mesempurnakan bagi kamu hai Muhammad dan orang-orang beriman. Tuhan kata aku sudah sempurna dah bagi kamu, hei orang-orang beriman, dan Nabi sendiri dinakum, akan agama kamu. Nak royak kata agama semenjak dibangkitkan Nabi jadi rasul, umur 40, duduk Mekah saat itu 13 tahun duduk dakwah Islam, dan pergi kepada Madinah 10 tahun.
maka aku sudah sempurna dah agama untuk kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sudah sempurna pula ke atas kamu nikmatku, yakni nikmat agama, nikmat Islam ni aku sudah sempurna dah, hei orang-orang beriman di atas kamu. Wa raditu lakumul Islam madinah. Ni nak kata satunya agama yang Allah Ta'ala turun ke Nabi sudah sempurna, dan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke atas orang beriman pun sudah sempurna. Lagi pula tu kata wa raditu lakumul Islam madinah, aku reda, yakni Allah reda, Allah setujui, Allah suka bagi kamu hi orang-orang beriman al-Islam, akan agama Islam ini dinan, sebagai agama. Nak kata agama yang kamu nak berpegang, agama yang kamu nak bawa di dalam kehidupanmu daripada alam dunia hingga sampai ke akhirat, agama yang Allah Subhanahu wa taala setujui, Allah Taala sukanya, Allah Taala reda, ialah dikatakan agama Islam. Jadi apabila pada ni ayat ni kita nak royak sikit, ibu-ibu bapa yang dihormati, ayat yang turun ni dikatakan asbabun nuzul. Sebab apa ayat ni turun? Jadi pada tahun ni orang panggil tahun mana? Tahun yang ke-8 daripada Nabi duduk di Madinah, hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Nah, hijrah pergi pada Madinah, duduk di Madinah lebih kurang Nabi duduk perang Badar, perang Uhud, perang tu, perang Tabuk, perang Khandaq, perang banyaklah 2-30 perangnya. Daripada Sariyah apa sajanya Nabi duk perang siapa 2-30 peperangan Nabi sekali dengan sahabat. Maka Nabi saat ni duduk tahun yang ke-8 di Madinah, hampir-hampir nak masuk tahun yang ke-9. Dalam tahun ke-8 tu juga Nabi saat ni tu ada bermimpi. Pada satu malam, ada sebutlah dalam sejarahnya, Nabi ada mimpi, kata dia saat ni tu dia ada cerita. Nabi kata, "Hei sahabat, semalam ni aku ada mimpi." Dah mimpi kata ana, mimpi dakhaltu Makkah, aku mimpi kata aku ada masuk dalam Mekah. Dakhalna Makkah, kami masuk ke dalam Mekah, aminin, hal keadaan kami itu teraman dan sentosa, lagi pula mutmainin, dan kami tetapnya, lagi pula kami itu muqassirina, kami bercukur, berguntingkan rambut, muhallikina ru'usakum, dan kamu saat itu bercukurkan rambut kamu. Jadi dalam malam tu Nabi mimpi. Ini nak cerita sikit, nak jadi ayat, nak timbulkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nabi mimpi pada tahun tu, kata dia masuk dalam kota Mekah dengan keadaannya teraman dan terselamat dan ketetapan, lagi pula muqassirin, berguntingkan rambut, muhallikina ru'usakum, dan pula mereka itu saat itu kami semua saat itu mengeratkan, lagi pula mencukurkan akan rambut-rambut kami. Maka Nabi tahun ni apa? Yakni pada tahun juga Nabi nak pergi ke Mekah, yakni untuk nak membukakan akan Mekah. Orang panggil tahun ni juga dikata Yauma Fathim Makkah Al-A'zam. Pada tahun ni juga dikatakan buka Mekah yang terbesar. Siapa berpuluh-puluh ribu Nabi sekali dengan sahabat, dan pula wal a'rabu haulal Madinah, dan orang-orang Arab yang ada likungi kota Madinah sekali dengan Nabi berpuluh-puluh ribu nak pergi kepada Mekah, bukan nak pergi serah, nak pergi bukakan Mekah. Maka orang duduk di Mekah saat itu bergetar daripada Abu Sufyan dia pun tak boleh nak buat apa dah. Jadi kacing habis dah, sumat habis dah. Maka terimakan akan Islam pada masa tu. Jadi apabila pada tahun ni juga, tahun Yauma Fathim Makkah Al-A'zam, pada tahun yang dikatakan buka Mekah yang amat besar ni, maka pada tahun ni Nabi saat itu tahun yang ke-9, yang ke-8, Nabi duduk di kota Mekah. Kemudian Nabi saat itu apabila nak mengijakan akan haji, Nabi saat itu duduk di pada Arafah hari wukuf. Saat ni Nabi bacakan khutbatul wada. Apabila baca khutbatul wada, Nabi saat ni boleh-boleh duduk baca, sami-sami duduk baca, duduk nasihat pada sahabat. Kemudian Nabi katanya, kemudian ketika Nabi duk baca tebah, ayat tu mari oleh Jibril, dibawa oleh Jibril kata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini ya Muhammad, hari engkau duk baca ketebah wada, yakni ketebah untuk nak menyelamatkan akan kau apa? Ketebah engkau nak selamat tinggal, nak tinggalkan Mekah. Sebab terlepas pada naik, Nabi tak klik dah kepada Mekah.
Sebab itulah apabila dengar ayat ni Nabi baca tu, agama aku sudah sempurna bagi kamu, hi orang Islam, hi orang beriman, agama kamu, dan ku sempurna ke atas kamu akan nikmatku, nikmat Islam, dan aku reda juga bagi kamu tu Islam tu sebagai jadi agama. Kemudian apabila di dalam golongan sahabat-sahabat ni dengar yang ramai daripada sahabat-sahabat, maka sukalah, riuh hatilah, sururlah, mesrurlah, serenoklah, gembiralah apabila Nabi bacakan ayat ni, la khutbatul wada al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Tapi ada satu sahabat Nabi tak tak suka. Tak gembira. Siapa dia? Ialah kena kepada sang rapik Nabi, orang mula-mula sagapa orang panggil mula-mula hak hijrah masalah Nabi, ialah kena kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menangis, duk bucu menangis dia, air mata bertitik dia. Maka Umar tanya, Umar Ibn Khattab pun tanya, nah Abu Bakar, hi Abu Bakar, kok mana engkau ni? Aku tengok sahabat-sahabat yang lain pada hari ni, hari Nabi nak selamatkan apa? Nak menyelamati ataupun nak selamat tinggalkan kota Mekah, baca ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Semua orang suka belaka, semua orang rahmah belaka, semua orang senang, tapi mung yang aku pelik tengok duk nangis di bucu. Abu Bakar kata, "Hei Umar, sebab apa aku menangis mu tahu dah? Aku apabila dengar Nabi SAW dia kecek ayat ni, dia baca ayat ni, aku tahu dah kata Nabi tak berapa lama akan dijemputkan oleh Allah kembali kepadanya. Kenapa? Kerana agama sudah sempurna dah, Islam sudah sempurna dah, dan nikmat Allah Ta'ala bagi pada umat Islam, pada Nabi pun sempurna. Jadi makna katanya apabila agama sudah sempurna, dakwah Nabi sudah sempurna, ini isyarat kata Nabi tak berapa lama dah nak duduk dengan kita. Dia akan kembali kepada Ar-Rafiqul A'la. Dia akan kembali kepada sang yang paling rapik dia, ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu aku menangis ni, sebab tu aku teriak ni, kerana aku tahu Nabi tak lama dah nak duduk dengan aku selepas pada ni. Ini orang panggil asbabun nuzul. Asbab ayat tu kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ini khilafur riwayah. Ibu bapa, saudara-saudari, kata ayat hak hujung turun sekali daripada 1900 ni ayat ialah ayat al-yawma akmaltu lakum. Dan kata setengah di atas perkataan yang muktamad. Hak masyhur kata ayat ni tetapi di dalam kitab asbabun nuzul ataupun dalam kitab apa nuzul apa? Dia kata ulumul Quran, bukan ayat ni, ayat nu satu lagi. Di atas kau yang muktamad, kata yang diberpegang oleh ulama mana, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dia kata ayat tu hujung kali dan akhir sekali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di atas perkataan yang masyhur yang katanya al-yawma akmaltu lakum ni ayat hujung sekali turun kepada Nabi. Sebab itulah ibu bapa kita dengar dah secara hidup Nabi. Apabila Nabi agama sudah sempurna, agama yang dibawa oleh Nabi sudah sempurna, dan nikmat-nikmat Islam saat itu sudah sempurna, dan Allah Ta'ala pun reda ke Nabi membawakan agama Islam, dan kita sendiri pun apabila bawa Islam, Allah Ta'ala reda. Sebab itulah ibu bapa, jangan kita duk pusing sangat. Pegilah agama kita wi kukuh, pegilah agama kita wi kemah, pegilah Islam kita wi sebenar-benar. InsyaAllah kita tu selamat. Tapi kalau kita pergi letak, namanya nyanyolah kita. Dunia pun tak selamat, akhirat sama Allah kita tak selamat lagi. Bermakna kata kita pergilah wi kukuh wi sungguh. Nah, Islam, kita kata Islam, aku ni agama Islam, aku ni beriman kepada Allah. Pergi wi sungguh, pergi wi kukuh, pergi wi kemah. Dan kenapa? Islam ni lah dapat menyelamati kita kepada kita daripada dunia kepada akhirat, dan beruntung dan bertuah kita dengan sebab Islam. Sebab tu pagi-pagi kita kena kata ratik, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa biha bin ni'mah. Sebab tu Nabi kata sunat kata 3 kali lepas pada subuh. Yang ni alhamdulillah, pujian-pujian bagi Allah ala nikmatil iman, di atas nikmat iman, wal islam, nikmat Islam, wa huma, dan kedua-dua min a'zamin ni'am, daripada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala. Lagi pula wa kafa biha bin ni'mah, dan dengan nikmat iman, nikmat Islam inilah orang panggil terpada dan cukuplah di segi nikmat.
Sebab itulah yang mau nak pesan malam ni ibu bapa yang dihormati dan penonton-penonton semua. Nah, maka kita pergi kukuhlah. Kita tutuplah agama Islam sebenar-benar. Sebab Tuhan kata pada satu ayat yang lainnya, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, wa man yabtaghi ghairal islam falan yuqbala minhu. Siapa-siapa yang tutup selain pada Islam, dia duk cari bukit Islam. Apa kita lah ni duk cari bukit Islam. Lain pada Islam. Dah. Agama Islam kita tahu dah mengucap kalimah syahadah. Agama Islam saat ni suruh kita semaya. Wis benar hakikat semaya. We ada ruh semaya. Dan puasa pun wis benar cara puasa. Kemudian kita pergi wis sungguh dengan Islam kita tu. Dah. Makna tutup Islam tu sebenar-benar. Maka Tuhan kata wa man yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu. Siapa-siapa tutup selain pada Islam tu agama, falan yuqbala minhu, maka tidak diterimalah daripada seorang yang tutup selain pada Islam. Sebab tu ibu bapa, di hari ni banyak benda yang duk kucahkan hati kita. Benda yang duk gapo orang panggil duk ganggukan hati kita. Benda yang duk kucah hati kita, duk kacau hati kita berapa banyak. Lebih-lebih lagi lelaning tu nyakit COVID. COVID ni nampak besar pada Allah lagi sekarang. Besar daripada agama lagi. Besar daripada Quran. Cuba kita ubah sikit. Ubah sikit. Apabila kita duk bosan dengan buku penyakit, kita ambil Quran tu baca. Apabila kita duk bosankan hati kita ambil zikir, ambil tasbih kata subhanallah. Ataupun la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ni amak nak pesan, siapa dia nak menjauhkan daripada penyakit, maka katanya oleh Abul Hasan Al-Basri, katalah oleh Al-Imam Hasan Bisri ataupun Hasan Bisri rahimahullah, siapa dia nak lepas daripada penyakit, nak lepaskan daripada segala haru-hara, nak lepaskan daripada segala kesusahan, bacalah banyaknya la haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Belum daripada matahari nak naik saat ni tu segala kita baca situ 100 kali. Ni amba nak pesannya pada ibu bapa. Di hari ni banyak orang panggil perkara yang menyusah hati kita. Perkara yang menjadi sebab nyelewengkan iman kita, perkara yang mempunahkan akidah kita, perkara yang punahkan masalah pegangan kita, maka kita kena kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada hadis, kembalilah kepada cara hidup Nabi, baru kita selamat. Sebab tu kata dalam Qurannya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kamu tu duk jadi berbalah bantah pada suatu perkara, duk jadi selerak le suatu perkara, duk jadi kelahi le satu perkara, duk jadi berbalah bantah satu perkara, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalilah kamu dan pulanglah kamu suatu saat ni tu pergi kepada Allah. Lah ni kita duk berkucah apa weh? Ibu bapa duk berkucah COVID, corona weh. COVID kok tu COVID, nak pergi beli barang pun takut, nak mengaji pun takut, nak mengajar pun takut, nak pergi kena puasa takut. Sebab apa? Orang dah sebut COVID. Siapa kita jadi takut. Siapa nak tubuh umur pun takut. Takut lebih pada kata COVID tu boleh mematikan kita. Pada hakikat semua tu orang panggil di segi Allah Ta'ala belaka. Nak mati hidup semua tu Tuhan kata dah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap benda yang bernyawa, mestilah dia kena kecakkan akan kematian. Tak ada kira COVID tak COVID, mana ruk tak warna ruk, kecil manis, penyakit jantung, semua benda yang menyawa, benda yang menapah, dia kena kecak kematian. Bukan masalah dengan COVID. Ni yang mau nak nyata sikit, akidah kita kukuh sikit, ibu bapa, saudara-saudari tu jadi kukuh sikit, jadi kemas sikit. Kita pulang klik ke Allah, kembali klik pada cara hidup Nabi. Bukan makna kata kalau nyakit tu mari kita saat ni pasti kena masuk, jangan. Tapi makna kita takut siapa melampaui, siapa nak pergi sejik pun tak berani, siapa nak pergi balasah pun tak berani, siapa nak berjumpa dengan guru kawan. Itu bukan dah tu. Tu bukan tu orang panggil benda yang mengkhenakkan akidah kita tu, benda yang mengkhenakkan pegangan Islam kita tu. Tu makna kata kita tu kena jaga-jaga sikit. Anda mau nak kecek sebab banyak kawan guru kita di Teluk Sumar baru ni kena lah COVID. Kena COVID pun itu, tapi hakikat sebenar jadi kok lain.
Dah. Pakak takutlah, siapa katuk kapung lah, nak pergi mari pun tak boleh. Siapa ya kata wasahino di, nak pergi jumpa demo-demo pakak lari, pakak jadi kemera tengok dia. Takut weh. Sebab apa? Sebab dia tu kena kawin. Takut sara tu mo. Siapa jadi terhina? Ni orang panggil khizyud dunia. Orang panggil min khizyud dunia, daripada kehinaan dunia. Dua perkara. Manusia ni apabila banyak kesilapan dengan Allah, banyak berdosa dengan Allah, Allah Ta'ala wihina di dalam dunia, wa azabun fil akhirah, dan Allah Ta'ala menyiksa di negeri akhirat. Ni kita kena tahu. Apabila kita banyak dosa dengan Allah, tak ada kira siapa, mau sendiri ke, ibu bapa ke, saudara duk dengar, penonton-penonton semua, dan apabila kita banyak silap, kita kena pakak fikir di hari ni, gapo kesilapan kita, gapo kesalah, sebab apa boleh Tuhan bala tu lalu fok-fok kita di hari ni. Sebab kena fikir, kita boleh jaga Jumaat setara mana, boleh jaga zikir setara mana, boleh jaga agama kita tu setara mana. Kita saat ni tu kena pakak fikir. Setara mana kita boleh fikir? Setara mana kita boleh fikirkan masalah agama Allah, kita boleh jagakan titah Allah Subhanahu Wa Taala tu setara mana? Ni kita kena memikir. Ni mau kita memikir setara mana. Sebab apa boleh duk jadikan masalah fitnah-fitnah di dalam dunia, fitnah-fitnah di dalam masalah bala-bala semua duk timbul di kawasan kita, di tempat kita tu, sebab apa? Dengan sebab ni, dengan sebab kita tak jaga amalan, dan kita tak jagakan zikrillah, kita tak jaga Quran, tak jagakan agama, orang tina mendedahkan orang jatuh cari benda-benda makan tak betul, makan masalah reba tak reba apa gitu ni. Lah ni reba tempat kita tu jadi masyhur biasa ya, jadi kilamai ya. Ni kita kena fikir, kena pakak-pakak fikir, kena pakak-pakak kira ni benda dok jadi tempat kita. Sebab tu semua fikir gak mau penguasa pelik juga. Pada masa Rasulullah, apabila berlakukan satu bala, apabila berlakukan satu ujian, Nabi tu sebulan saat ni tak pernah tinggalkan kunut nazilah. Tapi tempat kita ni potimo bila bala semua. Adakah di kampung kita di hari ni pakak-pakak makna baca kunut nazilah? Tak ada. Masjid tak ada. Lepas tu daripada gulungan-gulungan orang atas pun tak ada kata. Kita semua ni di kawasan kampung kita, lepas Jumaat kita pakak baca kunut nazilah ke, semaya hajat, tak ada. Tak ada siapa dia. Lepas tu kita tak ada nyakit dan bala daripada siapa? Dari kita ke? Dari demo ke? Daripada siapa? Semua ini dari Allah. Kita kena royak. Faminhu al-khairu wasyarru wan-naf'u wad-darru wal iman wal kafiru wal iman wal kufru. Semua ni kebaikan, kejahatan dan kenaf'at dan pula kemudarat dan masalah kekufuran dan iman, semua ni daripada mana? Minhu, daripada Allah. Imam Ghazali sebutlah kitab dia, semua faminhu al-khairu wasyarru wan naf'u wad-darru wal iman wal kufru. Makna kebaikan, kejahatan, kenaf'atan, kemudaratan, iman dan kufur, semua ini dari Allah. Semua ini keluar dari Allah. Kita kena pegawi kukuh, kena pegawi kejak, kena pegawi kemah, kena pegawi sunggata. Semua naf'at, semua kemudaratan, semua baik, semua jahat, semua ini dari Allah. Tapi kita di hari ni dok pegai kok lain. Dok pegai kok lain. Selera habislah pokok kita di hari ni. Betul semula niat-niat kita ibu bapa. Betul semula saudara-saudara dan saudari kita. Niat kita saat ni tu, Tuhan buat turun apa bala ni. Sebab apa duk jadi hara-hara tempat kita tiga wilayah ni? Dengan sebab apa kita banyak tak ingat ke Allah, banyak lalai ke Allah, banyak lupa ke Allah, banyak duk galik dengan telefon. Cuba kita tukar telefon jadi Quran. Tukar telefon kita duk galik tu, kita tukar jadi wah tasbih, tukar jadi subhanallah, ataupun jadi la ilaha illallah, ataupun jadi astaghfirullah. Patu pakak semaya hajat dengan Allah Taala, pakak menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah lah Allah Taala akan lepas kita daripada semua bala-bala dan semualah daripada segala ujian-ujian. Kemudian laginya katanya musannif kita, wala syakka anna ad-din allazi yuqarriruhu wa yardahu rabbul bashar. Dan tak ada kita kena syok dah. Tak ada kena kita duk ragu-ragu dah. Tak ada kita kena duk wawih-wawih dah. Anna ad-din allazi, bahwasanya agama
allazi yuqarriruhu, yang telah menetaplah ia Allah akan dia. Agama yang Allah Ta'ala menetap kepada Nabi hingga sampai kepada kita dikata al-Islam ni. Agama Islam ni Allah Ta'ala menetap kepada kita. Dan Allah Ta'ala menetap kepada Nabi hingga sampai kepada hari akhirat. Sebab syarat Nabi tak dibatalkan. Sebab sebut dalam mata ajarah, fasyar'uhu la yunsakhu. Syarat Nabi tak dinasah, tak dibatal, tak dihilangkan hingga sampai kepada ila yaumil qiyamah, hingga sampai kepada hari kiamat. Wa yardahu, dan mereda akan din ni, agama Islam ni, Rabbul Bashar, oleh Tuhan bagi segala manusia. Jadi agama ni Tuhan sudah reda dah kita pergi kukuh ibu bapa. Pergi kemas sungguh. Agama hak kita dak bawa ni agama hak Allah Taala berkenan. Agama hak Allah Taala reda. Agama hak Allah Taala sudah menetap. Tuhan tak akan ubah hingga sampai ke hari kiamat. Semaya kita ni kita kena semaya. Walaupun kita sakit, kita kena semaya. Walaupun kita uzur, kita kena semaya. Allah ni kan sakit kuku bekal pun tak semaya dah. Ni letih sikit ni. Bapa demi duduk serai sikit-sikit. Tak boleh maya dah weh. Tak erak, penat. Letih dah kita. Dah. Bukan semaya yang Allah Ta'ala letak pada kita. Agama tu sudah tetap dah. Sudah Tuhan reda. Kita kena semaya. Walaupun sakit, walaupun demi, walaupun segar, walaupun tak segar, walaupun uzur, walaupun tak uzur, walaupun khija, tak khija, semaya tu memang kita kena menetapkan. Memang kita kena semayakan. Memang kita kena berpuasa. Memang kita kena baca Quran. Memang kita kena buatlah apa yang dititah baru kita selamat. Letih di atas dunia tapi kita senang di akhirat. Tapi kalau kita lock kita saat ni senang dengan tak semaya, senang dengan tak puasa, senang dengan tak baca Quran, senang dengan tinggalkan agama, sungguh nampak senang zuhir saja. Tapi akhirat kita akan persoalan banyak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masa setiap minit, setiap ketika, setiap hari, semua ini Allah Ta'ala akan disoalkan. Kama dia Tuhan sudah reda. Wa yardahu Rabbul Bashar. Tuhan yang apa? Mereda oleh Tuhan bagi manusia. Allazi khalaquhum, yang telah menjadi Allah akan mereka. Allah Ta'ala menjadi kita ni. Allah Ta'ala menimbul kita ni. Allah Ta'ala mencipta kita ni. Dah. Tuhan jadi kita mana? Daripada satu titik air mani. Kita kena ingat, Bapak. Tuhan ciptakan kita asalnya daripada air mani. Air mani asal dia tu daripada tanah. Kama dia air mani setitik sana, Allahu Akbar, sangat-sangat hanyir weh. Sangat-sangat hina. Tapi apabila kita mari, apabila besar mari, jadi orang lebih, jadi orang kaya, jadi orang mulia. Pakai baju pun pekelah-pekelah. Maka tak khabar dah kata kita berdasar daripada mana. Kita asal daripada mana. Kita tak sedar. Siapa lupa dia? Sebab tu dah daripada hadis Nabi kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang dia kenal diri dia. Kenal diri dia tu usul asal dia pada mana. Usul asal dia daripada mana. Daripada mana. Asal dia daripada aimani yastiti. Amani yang hanya kama dia mari kelanye boge, tak ada kan sejopai, lagi pula dia akan klik pun telanye boge. Deh, makna kata kalau orang tu dia kenal diri, dia kenal diri, dia tahu diri dia daripada mana usul asal dia, maka orang ni Nabi kata faqad arafa rabbah, maka sesungguhlah dia akan kenalkan Tuhan hak menjadikan dia. Tapi makna kata orang dok takabur kecek besar tu, sebab tu dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal diri dia. Sebab dia tak kenal diri dia tu, dia tak kenal Tuhan menjadi dia, dia tak kenal dia tak kenal Tuhan menciptakan dia, mengadakan dia. Sebab tu dok kecek besar, kok tu kok aku, kok ni kok aku, kok ningku, kok niku, sebab dia tak kenal diri dia sendiri. Dah. Sebab itulah kata setengah daripada ulama tu, laula murabbi ma araftu rabbi. Jikalau tidak ada murabbi, tak ada Tuhan membela kita, nescaya kita tak kenalkan Tuhan kita. Maka apa? Laula murabbi ma araftu rabbi. Jikalau tidak ada murabbi kita, nescaya kita tak kenal Tuhan kita.
Murabbi ni, sebab itulah perlu pada murabbi, orang tarbiyah kita, daripada guru kita, daripada guru yang ajar kita, daripada guru nasihat kita. Murabbi itulah yang menjadi wasilah, yang jadi tangga, yang untuk boleh kita kenalkan Allah. Sebab itulah kalau kita tak ada tok guru, kalau kita tak ada ulama, kalau kita tak ada nabi, tak ada kan rasul, maka kita tak akan boleh kenalkan akan Allah. Sebab kata ulama, laula murabbi ma araftu rabbi. Jikalau tidak ada murabbi, maka orang tu tak kenal akan Tuhan yang menjadikan akan dia. Kama dia wal alimul khabir bima yuslihuhum khairun min tilka da'awati wal mabadi'i wan nizami allati yada'uha al insan. Jadi dengan sebab itulah, dengan sebab agama ni lah yang dapat boleh membeki akan mereka. Dengan sebab agama ni juga boleh beki kita. Daripada kita dulu jahat, dulu kita tak reti, kita tak reti semaya, maka kita ngaji-ngaji, maka kita reti semaya. Dulu kita biasa buat jahat, maka dengan sebab agama dah ajar kita, daripada jahat kita boleh jadi baik. Dulu kita tak kenal Allah, dengan sebab agama kita boleh kenalkan Allah. Dulu kita orang deraka ke ibu bapa, di hari ini kita orang yang taat pada ibu bapa. Dulu kita tak pandai nak hormat pada jiran, tapi sekarang kita saat ni tu dapat hormat pada jiran. Dulu kita tak pandai bersaing, sekarang kita pandai bersaing. Ini nak kata dengan sebab agama ni boleh membekikan akan manusia tu gi kepada kebaikan, gi kepada kebaikan seorang itu dengan sebab agama. Ibu bapa, kita kena fikir di hari ini, kita kena pulang keliklah kepada Allah, dan kita pulang keliklah kepada agama, kita pulang keliklah kepada Al-Quran, kita pulang keliklah kepada Al-Hadis. Jangan tinggalkan agama, jangan tinggalkanlah Al-Quran, jangan tinggallah Al-Hadis, sebab benda-benda ni semualah akan membaikkan kita daripada tak baik kepada baik. Daripada kita berdosa, kita akan jadi seorang yang suci. Kita seorang yang deraka pada Allah, jadi orang yang muti'. Kita orang yang banyak berdosa, kita jadi orang yang bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ni lah dapat membaikkan kita, dapat membaikkan kita, dapat menjadikan kita satu orang yang mukmin dan satu orang yang saleh, satu orang yang baik di dalam masalah agama dan masalah ad-din. Sebab itulah kita kena carilah guru murabbi kita yang membela kita, yang winasihat kita, yang royak kita. Dengan sebab murabbi inilah akan membawa kita dapat kenalkan Allah Ta'ala. Kama dia membaikkan kita tu sebaik-baiknya, mintilkan da'awati, daripada dimana kita dakwah-dakwahkan, dakwah-dakwah Allah, dakwah-dakwah Nabi tu lagu mana, cara mengajak Nabi kepada umat saat ni pergi ke mana. Dakwah Nabi tak ni tu, daripada orang tak semaya kepada semaya, daripada mereka duk sembah berhala, kemudian paling daripada sembah berhala pergi sembah ke Allah Ta'ala. Dakwah Nabi daripada orang tak mari masjid, tak masuk masjid, mari pada masjid. Wal mabadi'i, dan permulaan tu lagu mana, wan nizamil lati yada'uhal insan, dan pelaturan-pelaturan yang telah mengatakan dia, yang mengatakan dia tu oleh manusia. Dzalikal insan allazi mahma balagha min sa'ati aqli fa huwa kama wasafa rabbul izzah. Dimaksud itu manusia yang gapo, yang apa-apa yang tercapai daripada min sa'ati aqli, daripada kelulusan dan kelawasan akal dia. Ni akal. Kama dia akal ni, dia lagu ni ibu bapa. Akal seorang dak ni ya orang panggil ada pak dahak ni. Kama dia pak dahak ni ya roya yo ni. Kama dia akal kita ni mau nak kecek sikit, akal seorang ni ya ada 3 peringkat. Ada 3 peringkat akal seorang. Peringkat pertama ya duduk sini, peringkat yang kedua ya duduk sini, peringkat yang ketiga ya duduk belah belakang. Kemudian dengan sebab manusia yang Allah Ta'ala wi akal ni, dengan kelulusan akal dia, dengan bijaksana akal dia, dengan kelawasan akal dia ni, maka dia dapat memikir tentang agama Allah, dia dapat fikir tentang Al-Quran Allah, dia dapat fikir tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab akal. Sebab tu kalau kita ngapa malam mula-mula, ya ingat kau dah duduk sini, masuk dalam bilik periksa, kadang-kadang gambar tak gambar tapi dia duduk ngapa lagi, murajaah lagi, pulang balik, ulang alik, maka dia mari duduk sini maklumat ataupun benda yang kita hafal saat ni. Kalau kita duduk ulang sampai tahun bertahun-tahun, maka dia mari duduk di belah belakang ni.
Nah, sebab tu akal kita yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ia tubik kepada 3 peringkat ataupun 3 martabat. Martabat pertama ia duduk sekadar di dahi. Martabat yang kedua ia duduk di tengah. Nah, bubung kita ni. Yang tiga ia mai duduk di belakang. Ia taruh simpan taruh. Sebab orang panggil bahasa Arab panggil zakirah kita ni, orang panggil perkara yang taruhkan maklumat perkara kita tahu ni, ia 3 peringkat. 3 peringkat. Sebab tu dengan kelawasan akal kita, maka apa-apa yang menyampailah daripada kelawasan akal, fahuwa kama wasafahu Rabbul Izzah. Yang telah mensifat akan dia oleh Rabbul Izzah fi kitabihil karim, di dalam kitab yang amat mulia, di dalam kitab yang paling mulia itu zalumun jahulun kafar. Kufar. Makna kata seorang saat ni tu jahil ko tak jahil ko, orang tu alim ko tak alim ko, maka orang panggil orang ni apabila akal dia ada, dia tu mikir, akal dia ada, dia fikir dengan Islam, akal dia ada, dia fikir tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, akal dia ada, dia fikir tentang ada Allah. Tengok langit nampak ke Allah, tengok bumi nampak ke Allah, tengok burung duk menayar, duk terbang tengah udara, nampak Allah. Tengok air duk berlari, nampak Allah. Nampak air mak duk naik turun, nampak ke Allah. Dengan akal dia ni, seorang ini dikatakan aqilun, seorang yang berakal. Seorang yang berakal. Dengan akal dia, bijaksana akal dia, dia dapat kenalkan Allah, dia nampakkan Allah, dia pegangkan Allah tu satu. Dengan sebab akal. Sebab ni akal ni sangat-sangat mulia. Nikmat yang paling besar, nikmat yang kasar yang Allah Ta'ala bagi. Tapi apabila seorang Allah Ta'ala sudah akal, sudah akal dia, sudah berikan fikrah dia, tapi dengan akal dia tak mikir. Dengan akal dia tak nampak Allah. Dengan akal dia tak kenal Allah. Dengan akal dia zalim ke Allah. Dengan akal dia deraka ke Allah. Dengan akal dia tinggal semaya. Dengan akal dia tak ngajikan agama, tak faham agama. Dengan sebab akal dia ni dikatakan dia zalumun, orang yang sangat-sangat menzolimkan diri. Ibu bapa, kita tu isi dah dalam kita ni akal fikir Allah Ta'ala mengisi dah dalam kepala kita ni akal fikir tapi dengan akal kita, kita tak memikir. Dengan akal kita, kita taruh tak fikir tentang ada Allah. Akal kita ada, kita tak fikir tentang agama Allah. Akal ada, kita tak fikir tentang semaya kita. Maka orang ni Allah Ta'ala gelar zalumun, yakni orang yang sangat-sangat zolimkan diri sendiri. Siapa dia menzolim diri? Tuhan ke kita? Yakni kita menzolimkan kita sendiri dengan sebab akal yang Allah Ta'ala bagi kita, kita tidak beramal, kita tidak mengingati ke Allah, kita tak mikir tentang ke ada apa, ke tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah. Dan orang ni juga ada akal tapi tak mikir. Jahulun, seorang yang sangat-sangat jahil. Orang ni pula boleh dikatakan orang yang sangat-sangat jahil. Lagi pula kufarun, orang ni sangat-sangat kufurkan nikmat Allah Ta'ala bagi ke dia. Sebab itulah Amo nak royak sikit daripada cerita, daripada satunya daripada ulama-ulama di zaman dulu, daripada Khalil Tok Guru bagi Sibawai dengan Abdullah ibn Muqaffa. Amo nak cerita-cerita ni sikit. Ibu bapa harap dengan molek dan saudara-saudari dan penonton-penonton yang duk dengar semua ni. Khalil satu orang yang sangat-sangat bijak, sangat-sangat pitanya otaknya. Kemudian Abdullah ibn Muqaffa, yakni orang yang banyak baca, orang yang banyak ilmu. Jadi apabila di antara Khalil dengan Abdullah ibn Muqaffa duk mesyuarat dua orang ni, supaya kita lah mai jumpa tu 3 hari 3 malam, duk berkecek gi berkecek mari, duk muwajahah gi mari, duk munaqasyah gi mari, duk berkecek mung tanya tu, Khalil tanya Abdullah ibn Muqaffa, duk berkecek bahasa hak ilmu, Abdullah pun duk tanya ibnu tanyakan Khalil, duk berkecek gi mari tu masanya 3 malam gi mari. Ni ada sebut dalam kitab Tarikhul Adab. Kemudian Abdullah ibn Muqaffa apabila kecek mari sapanya 3 hari 3 malam, orang tanyalah Abdullah ibn Muqaffa, "Hei Abdullah ibn Muqaffa,
mendapat gapo kepada Khalil saat ni muduk kecek ngaya 3 hari 3 malam. Maka Abdullah ibnu Qaffaq jawab ia katanya akluhu akanyo akal bagi akal bagi Khalil. Akalnya akal bagi Khalil saat ni tu aksaru min ilmi, yakni bermula akalnya akal bagi Khalil terlebih banyak daripada ilmunya. Jadi Khalil saat ni apabila dia mau tanya, ya hey Khalil, munduk kecek dengan Abdullah bin Qaffaq mendapat gapo? Maka jawabnya Khalil kata, ilmu Abdullah saat ni aksaru min aqlihi, ilmu dia tu terlebih banyak daripada akalnya. Nak royak kata Khalil ni orang ilmu tak banyak juga, tapi akal dia terlebih bijak daripada ilmu, banyak lebih pada ilmu. Tapi Abdullah ibnu Qaffaq yakni orang yang banyak ilmu daripada akalnya. Sebab itulah cerita daripada Abdullah bin Qaffaq, dia mau kata, "Hei Abdullah, kerana mu ni sangat alim, kenapa mu ni sangat bijak, sangat alim, sangat ilmu?" Dia kata, apabila aku tengok seorang tu berjaya hak ilmu gapo, maka aku tiru cara dia, aku ikut cara dia. Sebab tu aku boleh alim. Sebab itulah kita nak di mana ibu bapa? Nak kata akal yang Allah Taala bagi kepada kita dah ni, kalau kita guna, kita faham tentang Quran, dan dengan akal kita fikir tentang nampak Allah, kenalkan Allah, maka kita saat ni dengan akal ni kita dapat bertuahlah, kita dapat digelarkan dengan kata aqilun zakiyun, orang yang berakal dan orang yang cerdik dan orang yang bijaksana. Tapi kalau kita akal ada ibu bapa, penonton-penonton semua, saudara-saudari, tapi akal kita ada, kita tak mikir tentang ada Allah, kita tak jaga agama Allah, kita dinamakan zalumun jahulun kufar, orang yang sangat-sangat jahil dan orang yang sangat-sangat zalimkan diri dan orang yang sangat kufur nikmat Allah Taala. Wa khasimun mubin, dan kita ni orang yang sangat-sangat menentangkan Allah yang nyata-nyata. Kita orang berlawan Allah. Orang yang berlawankan Allah. Lagi pula wa futurun, dan seorang yang sangat-sangat kurang dan cacatnya. Walaupun akan ada, tapi cacatnya dia. Wa halu', dan pula orang yang gaduh, lorak gaduh, dia panggil. Wa mujadilun, dan orang yang duk berbalah bantah. Wa kanudun, dan pula orang tu dikatakan orang yang sangat-sangat tidak bersyukur dan pula mengingkarkan nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu ibu bapa, kita nak masuk dalam mana kita sendiri ni, amba tak ada nak kata gitu gini. Cuma kita pakat mari memikir. Memikir kok mana? Yakni kita memikir tentang kata kita nak Allah Ta'ala gelarkan kita ni akilun. Supaya Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Al-kayyis dengan mana al-akil, seorang yang berakal, yakni seorang yang duk hitung akan kehidupan dia ataupun dia duk hitungkan perkara-perkara selepas pada mati. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Mana al-kayyis dengan ditafsirkan oleh mufassir, oleh muhaddisun dengan mana al-akil, orang yang berakal, orang duk mengirakan diri, duk hitungkan diri benar selepas pada mati. Kita nak kita ni Tuhan gelar kita orang yang berakal, ke orang yang cerdik ataupun orang yang bijaksana, orang yang jaga titah Allah, orang yang jagakan agama Allah ke, ataupun kita nak Tuhan gelar kita ni satu orang yang sangat jahil dan sangat-sangat zalim, sangat-sangat kufur dengan Allah, dengan nikmat Allah Taala, ke kita ni orang yang menentangkan agama Allah, ke orang yang berlawan dengan hukum-hukum Allah, ataupun kita ni orang yang sangat lorak dan gaduh dan pula cacat dari segi akal fikiran. Ke lagu mana? Wa hiya awsafu dha'fin wa kusurin, dan ia gapo dia, dan ia gapo zalum ni, dikatakan sifat-sifat tersebut daripada kezaliman, daripada kejahilan, daripada kekufuran, nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni awsafu dha'fin, dikata segala sifat-sifat yang sangat-sangat dhaif. Ni orang panggil sifat-sifat yang syarak tak kenal lah. Syarak tak setujulah. Allah Ta'ala diri pun tak setuju dengan sifat sangat-sangat zalim ni. Sebab tu kata Luqmanul Hakim, dia kata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Makna katanya, dia kata ya nasihat kepada anak dia Luqmanul Hakim, kata ya bunayya, hi anak aku,
la tusyrik billah. Jangan kamu duk syirik dengan Allah. Jangan muduk kosi tentang ibadat mengkutuhai kepada yang lain. Inna syirka, sesungguh syirik dengan Allah Ta'ala dina zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik dengan Allah Ta'ala ni dikatakan zoling yang amat-amat nyata. Hari ni kita zoling ke diri kita weh. Kita zoling tak kepada Allah. Kalau kita zoling diri, kita zoling ke Allah, makna kita satu orang yang beramal kerana lain pada Allah, bermakna kata kita masuk dalam orang yang zoling, orang yang tak berakal dengan Allah. Orang yang tak berakal. Kerana sifat-sifat zoling, sifat-sifat jahil, sifat kekufuran ni dikatakan sedaih-daih sifat wa kusurin, dan dikatakan sifat kekurangan. Sangat-sangat kurang, sangat-sangat ditak berkenaikan oleh syarak. Fala yaliku bihi. Apabila kita bersifat dengan kezoliman, dengan kejahatan, dengan kejahilan yang sangat-sangat, dengan kekufuran, jadi menetai tetengi Allah, akan kita ada kita tak mikir, maka tika ni fala yaliku bihi, maka tak layaklah, tak patutlah dengan dia, dengan seorang manusia yang tidak berakal saat ni, yang zoling saat ni tu, ayyartafi'a, bahawa terangkatlah ia an mustawal ubudiyati, daripada pengkat dia tu ubudiyah lillah, untuk dia nak ibadat kepada Allah, dia satu perhamba bagi Allah, tak patut. Nak panggil kita ni ubudiyah, perhambakan kita kepada Allah, bermakna kata kita nak boleh memperhamba diri pada Allah. Allah dinama ma'bud, kita dinama abid. Kama di situ timbulkan ubudiyah, persembahan kita pada Allah. Tapi syaratnya kita saat ni tu jangan jadi orang yang jahil, jangan jadi orang yang sangat-sangat zoling pada Allah dan pada diri, dan orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. Maka tak sepatutlah bagi kita saat ni, tak layak bagi kita nak memperhambakan diri, kerana kita tu tak sepatut, tak layak nak pakai sifat ubudiyah dengan Allah, wa ta'ah, dan nak mentaati pada Allah, walinqiyadilahu, dan nak ikuti bagi Allah. Kenapa? Kerana kita sangat-sangat cemas. Dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi ballagha risalata wa addal amanata wa da'a ila Allahi wa jahada fi sabilih. Kemudian selawat dan salam itu ala sayyidina, di atas penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia penghulu kita? Muhammadin, Nabi Muhammad, allazi ballagha risalah, yang telah menyampaikan Nabi kita akan ar-risalah, yakni akan risalah daripada Allah kita yang malai. Nabi kita ni satu orang yang tolong menyampaikan beritaan-beritaan langit. Sebab panggil Nabi, yakni seorang yang menyampaikan beritaan langit. Adapun Rasul, yakni orang menyampaikan surat kirimi daripada Allah. Maka Nabi dah tolong menyampaikan surat kirimi dikatakan orang yang menunaikan akan amanah Allah. Wada'a, dan Nabi mengajak ilallah, kepada Allah. Nabi mengajak kita kepada Allah, Nabi seru kita kepada Allah, Nabi seru kita kembali pada Allah. Wajahada fi sabilih, dan berjuang Nabi kerana nak meninggikan akan agama Allah. Wahtamala, dan menanggung Nabi. Wa ashabuh, dan sahabat ridwanullah. Nabi itu satu orang yang tanggung, orang yang memikul, orang yang tahan. Dan sahabat-sahabat Nabi ni tahan apa dia? Menahan dan menanggung sabarnya. Adzal qaumi wa sukhriyatahum, yakni menyakiti daripada kaum Nabi dan daripada apa? Mesenda-senda dan ejek-ejek daripada kaum-kaum, daripada kaum Quraisy itu. Nabi ni satu orang yang menanggung, satu orang yang sabar, satu orang yang boleh tahan daripada apa menyakiti daripada kaum Quraisy, daripada menyakiti Quraisy, daripada bersenda-senda Quraisy itu. Hatta kallalallahu juhudahum bin nasri, hingga Allah Ta'ala menghabisi, menupukan kesungguhan mereka tu dengan pertolongan. Mereka habis jalan, tak tahu nak buat gano. Nah, sungguh tu sungguh cekak dah. Nabi sendiri pun sebar cekak dah agama Allah dalam kota Mekah. Tapi kafir Quraisy saat ni tu sangat-sangat menyakitinya, sangat-sangat ejeknya, sangat-sangat buat menyanyainya, sangat-sangat takzibkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Nabi tu habis dah jalan kesungguhan, tapi Allah Ta'ala saat ni tu menupunya dan menghabisinya dengan apa? Bin nasri, dengan menolongi Allah Ta'ala akan mereka-mereka saat ni.
Fa akhrajan nas, maka Allah Taala mengkeluar manusia min zulumatil jahiliyatil juhala, daripada segala kekeleme, kegelapan jahiliyah, al juhala, yang jahil mereka itu. Jahil sangat tekoning, orang berkelai kabut di dalam kejahilan jahiliyah ni sangat-sangat berkelai kabut, sangat-sangat jahat, sangat-sangat zalim mereka itu, dengan sebab mereka saat ni tu duduk di dalam kekelame, bagi gapo orang panggil gelap bagi jahiliyah itu, dengan sebab mereka tu jahil tuki, mereka duduk tak tahu geno, jatuh betina tak tahu geno, minum arak di dalam purung pala, bermacam-macam berbagai-bagainya, bima fiha minas safahat wa tafahat wa dhala ila nuril iman wal haqi wal adil. Dan dengan sebab tu juga Allah Ta'ala akan bawa mereka tu pergi kepada cahaya iman dan cahaya kebenaran dan cahaya keadilan. Gitulah ibu bapa pada malam ni, amo nak pesanlah sikit dengan sebab Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetap dah pada kita. Allah Ta'ala sudah sempurna dah agama kepada kita pada masa zaman Nabi 1422 tahun dulu. Allah Ta'ala sudah sempurna dah agama. Agama sudah sempurna, memangnya sudah sempurna. Patu dia mau kata orang kita tak sempurna lagi. Bukan masalah agama tak sempurna, yakni pembawa agama ataupun orang yang pemikul agama tidak sempurna. Agama sudah sempurna, tapi pembawa itulah tak sempurna. Supaya kita orang Islam, bawa Islam tak sempurna. Kadang-kadang kita mengupak ke orang, itu tak sempurna. Sebab kita orang Islam dia tak sempurna. Kita saat ni semaya tak cukup. Kadang-kadang 3 waktu, tinggal lagi 2. Mana kata Islam tu sudah sempurna, hukum syariah, ahkam syar'iyyah sudah sempurna. Tapi hak yang tak sempurnanya, pembawa Islam itulah yang tak sempurna. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh semaya 5 waktu, ya semaya 3. Kadang Allah Ta'ala tak mengupak, ya mengupak ke orang. Kadang Allah Ta'ala tak maki, ya maki ke orang. Allah Ta'ala tak pelaga, ya pelaga orang. Allah Ta'ala tak deki, ya deki ke orang. Ni makna kata pembawa Islam tu tak sempurna. Adapun Islam sudah sempurna siap-siap dah, sebab ayat sudah takyid dah, sudah menyata dah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Marilah ibu-ibu dan bapa, penonton-penonton dan peminat-peminat semua, marilah kita fikir sikit sebanyak pada malam ni. Malam ni qadar ni saja. Kita fikirlah dengan apa yang amawi, mesti pun dapat boleh beramal, dan antum semua pun dapat boleh amal dengan apa yang saya kecek saat ni. Hak baik tu daripada Allah, hak tak molek daripada hawa nafsu amal sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh bersama lagi, dan kita boleh ikuti lagi di dalam ruangan kita ataupun dalam live show kita insyaAllah pada malam esok dan pula esok. Kita akan berkecek pula insyaAllah. Sekadar ni dulu dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.